Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar satu lagi jenis milikan perniagaan iaitu perkongsian. Okey, perkongsian ini adalah milikan perniagaan yang kedua. Sebelum ni kita dah belajar tentang milikan tunggal. So hari ini kita akan belajar tentang perkongsian. Baik. Perkongsian ni jenis-jenis dia. Cuba kita tengok Selalu kalau macam kamu nampak nama-nama syarikat, okey, Faiz Azrina Co. Ada Co ni, okey, Faiz Fazil Co. Ataupun Malik Rahman Co. Okey, ataupun ni penawar klinik. Ini syarikat-syarikat ini semuanya adalah syarikat perkongsian. Macam mana kita nak tahu syarikat perkongsian ni? Co ni maksudnya company. And company maksudnya dengan kawan-kawan lah maksudnya. Okey, macam Poliklinik Azhar dan rakan-rakan. Itu juga adalah salah satu bentuk perkongsian. Okey. Jadi bentuk perkongsian ni selalunya dilakukan oleh golongan profesional. Contoh macam accountant, peguam, okey, engineer, yang mereka mewujudkan satu syarikat, mereka kongsi bersama-sama syarikat tu, kongsi kepakaran, kongsi modal dan sebagainya, mereka buka satu syarikat, nama syarikat perkongsian. Okey, baik. Kita tengok apa itu perkongsian sebenarnya. Okey. Yang pertama adalah perkongsian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk jalankan perniagaan. Jadi, apabila kita kata, Mat, jom kita join tong-tong duit, kita buat niaga burger. Okey. Bila kita dah kata macam tu, secara lisan, itu dinamakan sebagai perkongsian. Baik, perniagaan ni boleh dilakukan atau ditubuhkan secara lisan atau bertulis. Jadi macam tadi ni, okey, kita dah buat. Kita kata tong-tong duit lah. Okay, kita tong-tong duit. Bila kita tong-tong duit untuk perkongsian, perkongsian yang wujud tanpa perjanjian bertulis ni, yang kita kata saja ni, tertakluk kepada peruntukan dalam Akta Perkongsian 1961. Jadi, bila kita tong-tong, kita setuju, dua-dua pihak setuju, maksudnya perkongsian itu adalah termaktub. Okay, bawah Akta Perkongsian 1961. Okay, syarat-syarat perkongsian dimaktubkan dalam perjanjian perkongsian. Okay, sekiranya lah, bila kita nak membuat syarikat perkongsian, kita dah bagi tahu dah syarat-syarat sekian-sekian. Contohnya, hang dapat untung 50%, aku dapat untung 40%, Mamat seorang lagi dapat untung 10%. Yang tu, semua tu kita dah nyatakan dalam perjanjian perkongsian. Bukan apa, takut-takut di kemudian hari, ada pula orang yang tak puas hati dengan pembahagian keuntungan ni. Sedangkan dalam perjanjian dah telah termaktub. Jadi bila dia tak puas hati, kalau dia bawa pergi mahkamah pun, mahkamah akan tengok balik perjanjian perkongsian. Perjanjian perkongsian kata, kita kena ikut perjanjian perkongsian yang telah dibuat. Kalau tak ada perjanjian perkongsian, macam mana pula? Jangan risau. Kalau tak ada perjanjian perkongsian, semuanya akan kembali balik kepada Akta Perkongsian 1961. Jadi mahkamah dia akan rujuk balik Akta Perkongsian 1961, dan dia akan bagikan, ini macam mana dan sebagainya. Jadi segala salah faham ke dan sebagainya, akan ditentukan dalam Akta Perkongsian 1961. Jadi ahli ni boleh berkongsi kepakaran, modal, kemahiran dan juga bebanan tugas. Kalau seorang ahli itu dia tak sihat, ahli yang berikutnya boleh ambil alih tugas seseorang ahli itu. Baik, kita tengok jenis-jenis perkongsian dia ada 3. Satu, perkongsian biasa. Perkongsian biasa ni biasanya yang punya biasa punya lah. Biasa ni bilangan rakan kongsi yang dibenarkan adalah antara 2 orang hingga 20 orang. Yang kedua, perkongsian berhad. Bilangan rakan kongsi yang dibenarkan adalah antara 2 orang hingga 50 orang. Manakala yang ketiga, perkongsian liability terhad, bilangan rakan kongsi yang dibenarkan adalah minimum 2 orang. Tiada had bilangan maksimum bagi rakan kongsi. Dan perkongsian liability terhad ini nanti kita akan bincangkan nanti. Jadi kebiasaannya, rakan kongsi untuk perkongsian hanyalah 2 orang hingga 20 orang sahaja. Kecuali perkongsian yang melibatkan aktiviti ataupun perniagaan profesional
Contoh macam accountant, peguam. Okey? Yang ni dibenarkan perkongsian itu sehingga 50 orang rakan perkongsinya. Kalau perkongsian yang biasa macam kita kongsi kan, kita buat kedai runcit tapi kita tulis kedai runcit kongsi ya. Itu hanya sampai 20 orang saja yang boleh menjadi rakan kongsi dalam perniagaan itu. Tapi kalau kata accountant, peguam, mereka ini dibenarkan sehingga 50 orang untuk menjadi rakan kongsi dalam perkongsian tersebut. Okey? Baik. Baik, kita tengok pula jenis-jenis rakan kongsi. Okey. Rakan kongsi dia ada 5 rakan kongsi. Okey. Rank pertama dipanggil rakan kongsi berhad. Apa itu rakan kongsi berhad? Liability ini terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan sahaja dan tiada kuasa pengurusan serta dibenarkan untuk periksa rekod dan akaun perniagaan. Tiada kuasa untuk dibenarkan untuk periksa rekod. Jadi dia ni rakan kongsi berhad ni maksudnya sekarang ni dia hanya bagi modal, okey, dan kalau kata perkongsian itu terpaksa bayar hutang kepada pemihutang, okey, jadi rakan kongsi ini dia hanya modal yang dia hanya bayar hutang tu tertakluk kepada berapa jumlah modal saja yang dilaburkan. Itu maksud liability ni. Okey, hanya jumlah modal dilaburkan saja aja. Dia tak akan lebih. Okey. Liability ni macam yang itu kita cerita pasal pendidikan tunggal, liability tidak terhad. Liability tidak terhad maksudnya sekiranya perniagaan itu ada hutang, okey, perniagaan itu perlu membayar hutang kembali kepada pemihutang walaupun terpaksa menggunakan aset peribadi. Itu panggil liability tidak terhad. Tapi kalau liability yang terhad, okey, liability terhad ni dia hanya terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan sahaja. Okey. Ada juga kita panggil rakan kongsi lelap. Sleeping partner panggil, sleeping partner. Dia tanggung liability tak terhad dan tidak aktif. Dia semua modal saja. Yang ni macam orang kata satu sebenarnya kalau kata rakan kongsi lelap ni saya tidak galakkan kalau kata kamu nak buat rakan kongsi gelap. Kamu hanya sumbang modal aja. Lepas tu kamu tak tahu apa-apa pasal perkongsian tu, tiba-tiba perkongsian itu rugi. Lepas tu pemihutang cari kamu. Tu satu disadvantage lah, kekurangan lah untuk rakan kongsi gelap. Rakan kongsi biasa, dia tanggung liability tidak terhad dan berhak uruskan perniagaan. Lebih baik kita jadi rakan kongsi biasa. Pokoknya kita tahu perkongsian tu macam mana. Berbanding daripada kita tak tahu, kita lena je, tiba-tiba pemihutang cari kita. Ni rakan kongsi lelap tu. Ni rakan kongsi biasa, lebih baik jadi rakan kongsi biasa. Rakan kongsi aktif, tanggung liability tidak terhad, aktif dalam pengurusan serta dibayar gaji secara bulanan. Okey, dibayar gaji secara bulanan ni mungkin maksudnya dia bekerja lah di syarikat perkongsian tu. Okey, bekerja di perkongsian maksudnya bukanlah jadi pekerja. Maksudnya dia yang menguruskan perkongsian itu secara aktif. Dia menguruskan. Dia mungkin menjadi pengurus ke ataupun dia menjadi staff, okey, untuk menguruskan perniagaan perkongsian ini. Okey, itu rakan kongsi aktif. Rakan kongsi nominal, ini pun satu lagi yang saya tidak galakkan tapi memang berlaku dalam negara kita. Okey, nama saja diguna sebagai rakan kongsi. Modal apa semua tak boleh keluar. Tapi bila hutang, pemihutang akan cari dia ni juga supaya bayar balik hutang. Dan kemungkinan aset peribadinya terpaksa digunakan untuk bayar hutang perniagaan. Walaupun dia tak keluarkan modal pun. Tapi sebab nama digunakan. Nama tu. Jadi hak ni pun orang kata apa, macam Cina buta lah. Kan? Terpaksa nama tu digunakan sewenang-wenangnya. Okey, modal memang tak keluar, tiba-tiba nanti hutang kita kena bayar. Jadi kena berhati-hati Pasal yang ni, benda ni selalu ada scam. Nama kita ni kalau kata ada kawan baik, minta nama kita kan, dia kata, "Weh, mailah hang jadi ahli kongsi apa kami lah semua kan." Berhati-hati. Kamu tengok dahulu. Takut-takut jadi mangsa scam. Okey? Baik. Seterusnya. Okey? Kita tengok kelebihan dan kekurangan perkongsian. Kelebihan dia, modal lebih besar.
sebab boleh dikumpul, berbanding dengan milikan tunggal. Mudah ditubuhkan, memang pun senang, tak banyak peraturan, sama macam milikan tunggal, dan kita boleh berkongsi kepakaran. Okey, gabungan tenaga ni boleh menambahkan pengetahuan, kepakaran, pengalaman dan apa-apa saja yang diperlukan oleh perniagaan perkongsian ni. Tapi masih lagi ada kekurangan dia. Kekurangan dia adalah modal terhad. Modal terhad ni sebabkan bilangan perkongsi dia terhad. Okey, sebab itulah dia suka berkembang sikit. Sebab modal dia masih terhad berbanding dengan syarikat berhad. Perniagaan tidak berterusan. Ni kalau kata rakan kongsi muflis ke, meninggal dunia ke, wujud perselisihan faham ke, maka perniagaan ini akan terbubar. Okey, dan satu lagi, liability tidak terhad. Macam biasa, aset peribadi rakan kongsi boleh digunakan untuk menjelaskan hutang perniagaan. Okey, ini adalah kekurangan-kekurangan. Ya. Okey, baik. So, sekarang ini ada satu alternatif untuk perniagaan perkongsian ini. Okey. Dia namakan perkongsian liability terhad. Tadi ni, apa dia nak buat perkongsian liability terhad ni? Okey, dia sebenarnya dia nak mengatasi kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh perkongsian biasa tadi. Ada 3 tadi kan? Okey, 3 perkongsian biasa tadi kan? Okey. Jadi dia nak mengatasi kekurangan perkongsian biasa tu. So, dia buatlah perkongsian liability terhad. Apa itu perkongsian liability terhad? Satu bentuk perniagaan alternatif yang menggabungkan ciri-ciri perkongsian dengan syarikat berhad. Okey? Maksudnya dia gabungkan ciri-ciri perkongsian dengan syarikat berhad. Okey. So dia ada 3 di sini 3 di sini. Okey, 3. Entiti berasingan, liability terhad dan juga hayat berterusan. Ciri-ciri dia 3 ciri ni. PLT, kita panggil PLT Okey. Maksudnya apa? Entiti berasingan ni, pihak perkongsian dan pemilik adalah entiti yang berbeza. Okey. Jadi bila entiti yang berbeza, maksudnya sekarang ni, okey, kalau kata hutang lah, macam contohlah hutang, orang cari. Okey. Right? Dia hanya cari kepada pihak perkongsian saja. Dia tak cari nama pemilik tu. Dia tak cari sampai gunakan aset peribadi pemilik. Tidak dah. Tak guna dah. Tak guna dah. Jadi kalau ada perkongsian ni ada hutang, maka pemilik itu dia hanya menanggung hutang setakat mana modal yang disumbangkan sahaja. Okey, dia tak perlu bayar guna aset peribadi dia dah dan sebagainya. Okey, itu sama tu yang macam kata liability terhad ni. Setiap perkongsi hanya menanggung liability setakat modal yang dilaburkan sahaja. Ini adalah satu kelebihan lah untuk PLT PLT. Dan kemudiannya, kalau ikutkan ciri-ciri perkongsian, apabila ahli perkongsi itu mati ke, muflis ke, ataupun ada perselisihan faham ke, okey, perkongsian akan dibubarkan. Tetapi dalam PLT ini, okey, hayatnya akan berterusan. Perubahan yang berlaku dalam perkongsi, apa-apa saja mati ke, muflis ke, gila ke, tidak menjejaskan kewujudan hak dan liability PLT bukan PLY, PLT, iaitu perkongsian liability terhad. Okey, so itu saja untuk hari ini. Okey, nanti saya akan bagikan kepada kamu link untuk kamu menjawab kuis berkaitan dengan perkongsian. Okey, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.